Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama sekali lagi menunaikan fardu maghrib berjamaah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Yang Mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengerusi Jawatankuasa Dakwah, ahli-ahli jawatankuasa muslimin muslimat yang dihormati. Di dalam Al-Quran perkataan ahlul kitab telah disebut sebanyak 31 kali dan tersebar kepada 9 surah yang berbeza-beza. Di dalam tradisi Islam, ulama tafsir sentiasa berpendapat bahawa ahlul kitab itu merujuk kepada dua komuniti, iaitu Yahudi dan Nasrani. Pada zaman tabi'in 1000 tahun dulu, pandangan yang sedemikian, meskipun pada hari ini ulama kontemporari menyatakan bahawa Vedantis itu juga ahlul kitab. Vedantis itu adalah pengamal kitab-kitab Veda sahaja di negara India. Siapakah ahlul kitab ini? Menurut Al-Quran adalah umat yang pernah diberi kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, iaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Ada disebut di dalam surah Ali Imran ayat 186, dan pada ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injil illa min ba'dihi afala ta'qilun. Yang bermaksud, wahai ahlul kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berfikir? Tuan-tuan muslimin muslimat, di dalam Al-Quran banyak firman Allah yang menyatakan bahawa ahlul kitab ini
Salah satu sifatnya adalah mengubah, mereka suka mengubah ayat-ayat Allah. Dan kedua-dua umat ini diisytihar kafir oleh Allah. Kerana disebabkan mereka menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik yang menyatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang benar, bukti yang nyata. Jadi tuan-tuan, tazkirah saya pada malam ni kita nak menganalisis sebenarnya beberapa ayat-ayat yang kita petik daripada Taurat yang hari ini berada dalam tangan orang-orang Yahudi. Sebenarnya Taurat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam itu adalah sudah tidak seperti yang berada pada tangan orang Yahudi. Kita yakin begitu. Kerana kitab Taurat, kitab Zabur dan juga Injil yang berada di tangan ahlul kitab sudah mengalami perubahan-perubahan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi jaminan akan memelihara wahyu-wahyu yang terdahulu. Melainkan Allah akan memelihara wahyu terakhir yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Tuan-tuan muslimin muslimat, di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bangkangan ahlul kitab ni terhadap wahyu-wahyu Allah. Mereka tak setuju dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah mengubah ayat-ayat ini disebabkan oleh sikap dengki mereka. Setelah mereka mendapat kebenaran, mereka menerima khabar kebenaran, mereka dengki. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Itu punca dia. Kenapa Yahudi dan Nasrani mereka mengubah dia ayat-ayat suci Allah. Firman Allah Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyanat." Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud sebahagian besar ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu daripada kepada kekafiran setelah kamu beriman.
Kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Puncanya kerana mereka tidak boleh menerima kebenaran itu yang Allah datangkan melalui nabi-nabi dan kitab-kitab terdahulu, iaitu nabi terakhir yang bernama Ahmad itu dari keturunan Bani Ismail alaihissalam. Itu tak boleh terima. Dan antara perkara yang diubah, perubahan-perubahan ayat di dalam kitab Taurat, antaranya adalah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Itu sasaran Yahudi yang mula-mula. Kerana Allah telah nyatakan bahawa Nabi ini, Nabi terakhir ini, Ahmad ini, daripada keturunan Qaidar. Jadi sebab tu Yahudi ni dia telah bermigrasi di Jazirah Arab itu ribuan tahun sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Mereka nak memburu nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak rampas, nak ambil daripada tangan orang-orang Arab. Itu kisah dia. Sebagaimana yang Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 109 tadi. Kalau tuan-tuan kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, antaranya tafsir Ibn Katsir ada cerita tentang Yahudi ni, rancangan Yahudi ni. Mereka asalnya Yahudi, kemudian mereka pindah ke tanah Hijaz dan mereka berasimilasi dengan bangsa Arab. Daripada cara pakaian hinggalah kepada tradisi kebudayaan, sehinggalah nama kabilah mereka pun ke-Arab-Araban, dan mereka menggunakan nama Arab. Dan secara asas dilihat tak ada beza Yahudi dengan Arab di Yathrib tu. Cuma satu je yang beza, iaitu mereka menjaga fanatism kebangsaan mereka. Jadi mereka kekal dengan akidah mereka. Dia tidak menyembah berhala macam orang Arab. Mereka menyembah Allah, Tuhan yang satu. Walaupun Yahudi ni dia pada ketika-ketika tertentu dia melakukan syirik kepada Allah dan melakukan bid'ah yang melampaui batas. Jadi kedengkian inilah sebenarnya tuan-tuan punca mereka mengubah ayat-ayat ini. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 75. Apakah kamu masih mengharapkan mereka, yakni Bani Israel, akan percaya kepada kamu padahal segolongan daripada mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedangkan mereka mengetahui. Jadi tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada kitab-kitab Yahudi ni, dia ada 39 kitab Yahudi tu. 5 kitab yang pertama, kitab orang Yahudi itu, iaitulah kitab Taurat. Mereka pecah pada 5 bahagian. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 5 kitab tu. Kemudian mereka ada kitab-kitab lain. 39 semuanya, termasuklah kitab Zabur Nabi Daud yang mereka sebut dalam Perjanjian Lama disebut sebagai kitab Sam. Dalam kitab Kejadian, Genesis, kitab Genesis ni tuan-tuan,
kita lihat Nabi Ismail alaihi salam menjadi sasaran. Menjadi sasaran serangan Yahudi yang digambarkan baginda Nabi Ismail yang mulia ini, yang sabar ini, digambarkan dengan perkataan-perkataan yang tidak selayak. Antaranya mereka menyatakan bahawa Nabi Ismail ini keturunan daripada keturunan Keldalia. Dan mereka menyatakan bahawa Ismail bukan anak Nabi Ibrahim, melainkan anak seorang hamba. Jadi Yahudi tuan-tuan, dia tidak iktiraf. Dia tidak iktiraf Nabi Ismail itu sebagai putera Nabi Ibrahim. Sedangkan kitabnya, Tauratnya, mengakui bahawa Nabi Ismail itu putera Nabi Ibrahim daripada ibunya yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim sendiri. Sebab pengubahan ayat-ayat di dalam Taurat ini dan juga kitab-kitab perjanjian lama ni tuan-tuan, dia tidak menyeluruh. Dia pindah satu ayat, dia lupa untuk pindah ayat yang lain. Sebab kisah tentang nabi-nabi ni, dia bukan satu ayat, dia banyak ayat. Bila diubah ayat yang pertama, ayat kedua tidak diubah, maka menjadilah pertentangan yang jelas. Misalnya tuan-tuan, mereka menyatakan Nabi Ishaq adalah satu-satunya anak Nabi Ibrahim. Itu pernyataan dalam Taurat, ada ayat dalam Genesis ini. Tetapi pada ayat yang ketiga, chapter ke-16 di dalam kitab yang sama menyebut bahawa Ibrahim mengambil Hajar sebagai isterinya yang kedua. Bagaimana Nabi Ibrahim ini boleh berkahwin dengan Hajar? Sejarahnya Nabi Ibrahim ini dengan isterinya Sarah. Itu isteri pertama, Sarah. Dan Sarah ini di dalam Taurat menyebut ia seorang yang tersangat cantik. Sehingga digambarkan diletak seorang perempuan lain di sebelah Sarah itu ibarat meletak seekor lembu. Disebut di dalam Taurat. Dan sesudah dakwah Nabi Ibrahim kepada Namrud gagal di Padang Aram, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin. Jadi perintah Allah inilah yang timbulnya perjanjian di antara Allah dengan Nabi Ibrahim itu. Lalu orang-orang Nasrani memanggilnya sebagai perjanjian lama. Ya, perjanjian lama. Jadi Nabi Ibrahim tak berjaya masuk ke Mesir, ke Palestin dengan takdir Allah. Dia masuk ke Mesir. Di situ Sarah ditawan oleh Fir'aun. Fir'aun nak menjadikan Sarah itu sebagai isteri dia. Tetapi Allah telah mendatangkan penyakit kepada Fir'aun, dan Fir'aun memohon maaf, dia menyerahkan kembali Sarah dan menyerahkan Hajar puterinya kepada Nabi Ibrahim. Hajar sebagai puteri Fir'aun itu satu riwayat, satu pandangan yang kuat. Walaupun ada pandangan lain menyatakan dia seorang suri, pelayan istana, ataupun disebut sebagai hamba-hamba istana. Banyak pandangan. Dan Genesis chapter 16 ayat 3 dia menyebut Sarah isteri Abram. Ibrahim itu disebut Abram. Mengambil Hajar hambanya orang Mesir. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Tanah Kanaan tu apa? Tanah Kanaan tu merujuk kepada Palestin. Sebab Kanaan itu dari perkataan satu daripada suku Arab Al-Ribah, Arab tua. Siapa lalu belakang ya? Aduh.
Arak Ar-Ribah, Kanaan tu satu dari suku Arak Ar-Ribah, dan satu lagi suku Yabus, ya, orang Arab dari lapis pertama. Jadi Nabi Ibrahim ni dia dari Iraq, dari Babylon, ya. Lalu memberikannya kepada Abram. Sarah beri Hajar ini kepada Abram untuk dijadikan isterinya. Sebab yang kena tawang ni Sarah kena tawang, bawa bersamanya Hajar sebagai hadiah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Taurat sini menyatakan isterinya, isteri nombor 2. Dan di dalam Taurat mereka menyatakan bahawa Yahudi mendakwa bahawa Ishak yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Ishak lah yang dikorbankan ni dalam peristiwa perintah menyembelih. Disebut dalam kitab Taurat Genesis chapter 22 ayat 2. Ini kisah penyembelihan. Tetapi yang disebut disembelih ini adalah Ishak. Saya tengok dalam perbahasan WhatsApp, saya tengok banyak orang duk berbahas, termasuk orang Islam sendiri. Dia kata, menyatakan bahawa yang disembelih tu Ishak, dia kata. Ishak, bukan Ismail. Kita nak jelaskan bahawa yang disembelih, yang didakwa, yang diperintah sembelih itu adalah Nabi Ismail, bukan Ishak. Kita boleh buktikan. Jadi dalam Genesis chapter 22 ayat 2, kita percaya ayat ini telah diubah. Ayat ini telah dirubah. Setelah semuanya itu, Allah menguji Ibrahim. Ia berfirman kepadanya, "Wahai Ibrahim, wahai Abram." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Allah berfirman kepadanya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Perintah sembelih tapi buat korban bakaran. Kenapa disebut dalam ni korban bakaran? Saya nak jelas pada tuan-tuan bahawa di zaman sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ni lama dah Yahudi buat ni, mereka melakukan satu bid'ah, iaitu binatang korban yang disembelih tidak diberi kepada fakir, tetapi mereka bakar di atas perintah golongan Sadukiyun dan Farisiun yang menguasai rumah ibadah Nabi Sulaiman. Jadi sebab tu kita tengok dalam literatur Yahudi, bila sebut korban dia bakar. Jadi di sini dia kata anak tunggal itu adalah Ishak. Ayat 22, chapter 22 ayat 2 ni bercanggah tuan-tuan dengan Genesis chapter 16 ayat 16. Dia bercanggah. Dan juga bercanggah dengan ayat 21 chapter 5. Genesis juga. Sebab dalam chapter 16 ayat 16 disebut di dalam Taurat, Abram berumur 86 tahun ketika Hajar melahirkan Ismail baginya. Kitab Taurat menyatakan semasa Nabi Ismail dilahirkan oleh Hajar, isterinya yang kedua itu, umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Pada chapter 21 ayat 5, adapun Abram berumur 100 tahun ketika Ishak, yakni anaknya, lahir baginya. Taurat menyatakan Ismail lahir dahulu. Pada umur ayahnya Ibrahim ini 86 tahun, Ishak lahir selepas itu. Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Maksudnya beza umur antara Nabi Ismail dengan Ishak adalah 14 tahun. Itu jarak umur dia. Jadi ayat chapter 22 ayat 2 ini
Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Ayat ni sudah dipinda. Kenapa? Kerana anakmu yang tunggal itu bukan Ishak, Ismail, anak tunggal. Sebab gini tuan-tuan, Genesis 16 dan 21 ayat 5 ini menyatakan bahawa Ismail lahir dulu dan Ishak kemudian. Jadi Ismail tu abang, Ishak tu adik. Beza 14 tahun. Jadi katakanlah ya, kita buat satu contoh lah. Saya dapat anak yang pertama, anak laki-laki. Dan anak ni daripada umur sehari ni kita duk asuh dia. Bawa sana sini, pikul sana sini, dukung sana sini. Sampai dia berumur 14 tahun. 14 tahun tu saya tidak dapat. Dalam tempoh tu tidak ada anak yang kedua. Melainkan pada anak yang pertama itu berumur 14 tahun, barulah dapat anak yang kedua. Ada tak dalam fikiran kita akan tergambar mendapat putera yang kedua sesudah mendapat anak yang pertama? Jaraknya 14 tahun. Sudah pasti kita tidak fikir begitu. Jadi selama 14 tahun saya duk bawa anak ni ke sana sini ni, apa orang panggil? Kalau tidak, dia kata itulah anak tunggal Dr. Mazlan. Anak tunggal dia, satu-satunya anak tu. Jadi bila katakan Ishak, maka tidak sesuai, sepatutnya Ismail. Dan dia kata bawalah pergi ia ke tanah Moria. Tanah Moria ni kalau kita baca dalam literatur Yahudi, kitab-kitab perjanjian lama dia, tidak ada satu tempat pun di Palestin ni ada tempat yang sesuai bagi Moria. Moria ni maksudnya jajaran pergunungan menurut Genesis. Kawasan pergunungan. Jajaran gunung ganang. Dan di situ tempatnya letak pengorbanan Nabi Ishak, dia kata. Dalam literatur Yahudi, satu-satunya tempat yang selalu disebut oleh Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama adalah Pergunungan Paran. Itu yang selalu disebut, Pergunungan Paran. Pergunungan Paran ni apa? Pergunungan di antara negeri Mekah dengan negeri Madinah. Di Gunung Ganang. Jadi di Palestin tak ada tempat yang sedemikian. Di Jazirah Arab tu tak ada. Di Tanah Hijaz tu tak ada. Kalau saya kata Kuala Lumpur ini tempat bergunung ganang, tuan-tuan mungkin tak setuju. Kuala Lumpur bukan tempat gunung ganang. Dia kawasan lombong, di tanah rata. Kalau ada pun bukit-bukit saja. Tapi kalau saya kata Kundasang itu kawasan gunung ganang, itu betul. Kundasang Sabah. Saya lihat rumah ada di atas gunung, di celah gunung, di bawah gunung. Kuala Lumpur tidak begitu. Jadi Moria ni sebenarnya merujuk kepada satu tempat yang bernama Mina sebenarnya. Itu tempat yang terletak 5 km daripada kota Mekah. Di jajaran Pergunungan Parang, di antara negeri Mekah dan Muzdalifah. Kat situ nama tu. Mina, di situ. Kalau tuan-tuan mengerjakan ibadah haji, tuan-tuan akan datang sehari sebelum wukuf di Arafah. Dan akan datang selepas wukuf, datang sekali lagi ke Mina untuk melontar jamrah. Satu daripada rukun yang mesti disempurnakan. Melontar jamrah itu mengambil peristiwa perintah sembelih itu. Kerana iblis datang menghasut Nabi Ibrahim dan Ismail supaya melanggar perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim serta puteranya lempar batu. Jadi Ismail adalah anak tunggal kerana ia lahir terlebih dahulu. Dan the meaning of tunggal is one only. Single. Orang Indonesia sebut satu-satunya. Mana bukan jamak.
Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat, ada lagi penyelewengan Yahudi ini, ahli kitab ini, dengan meminda ayat berkenaan dengan peristiwa Sarah cemburu kepada Hajar. Dan Sarah di dalam Taurat ini menyuruh Nabi Ibrahim membuang Hajar dengan anaknya. Ayat-ayat ini mengalami perubahan kerana Genesis chapter 21 ayat 8 hingga 13 ni dia ada hubungan dengan ayat 14 dengan 19. Ayat 14 hingga 19 itu berkait dengan cerita Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anaknya itu lalu dihantar ke Mekah. Dan di situ berlakunya mukjizat sumur Zamzam. Kalau kita lihat dalam catatan Genesis chapter 21 ayat 8 hingga 13, dia sebut begini. Setelah Ishak bercerai susu, yang Ishak bercerai susu ni kita faham bahawa ini ayat tambahan, ayat yang diubah. Sebenarnya dalam Taurat tak ada ayat ni, tapi telah diubah. Setelah Ishak bercerai susu, jika Ishak bercerai susu, maksudnya Ishak berusia 2 tahun. Kalau ayat ni benar ayat ni 2 tahun lah. Maknanya Ishak 2 tahun, berarti Ismail sudah pun 16 tahun. Sebab Ismail 14 tahun lebih tua, 16 tahun lah masa tu kalau ikut ayat ni. Setelah Ishak bercerai susu, yang berarti Ismail berusia sekitar 16 tahun. Sarah cemburu dengan Ismail ketika melihat ia bermain bersama Ishak. Kemudian dia meminta agar Ibrahim membuang Hajar dan Ismail. Jadi ayat yang berikutnya, ayat 14 hingga 19. Keesokan harinya, pagi-pagi Abram mengambil roti serta sekerbak air dan memberikannya kepada Hajar. Ia meletakkan itu, ni air dengan roti itu beserta anaknya di atas bahu Hajar. Munasabah ke tuan-tuan, anak berusia 16 tahun diletak di atas bahu mak dia. Sudah tentu tidak munasabah. 16 tahun ni besar tuan-tuan. Sepatutnya anak tu pikul mak dia. Tapi kenapa jadi begitu? Sebab ayat di atas tu dah dipinda. Dan dalam menceritakan kisah berlakunya mukjizat sumur Zamzam itu, sekali lagi Yahudi telah melakukan perubahan. Dia buat perubahan. Sebab kerja Yahudi tak ada kerja lain melainkan nak memadamkan peranan Nabi Ismail. Nak khabar Nabi Ismail ni tak penting. Sebab apa? Keturunan dia besok ni akan menjadi Nabi besar. Nabi terakhir yang bernama Ahmad. Jadi Yahudi kena hapuskan. Jadi tuan-tuan, saya sambung ayat ni. Maka pergilah Hajar dan mengembara di padang gurun Bershiba. Bershiba ni di Palestin, bukan di Mekah. Cerita akhir itu sama dengan yang digambarkan dalam Al-Quran. Sama, lebih kurang. Ketika air yang dikerbak itu habis, dibuangnya anak itu di bawah semak dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedangkan ia duduk di situ, menangilah dia dengan suara yang nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hajar, kata kepadanya, apakah yang engkau susahkan wahai Hajar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anakmu itu dan peganglah erat-erat dengan tanganmu, sebab aku akan membuat ia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hajar sehingga dia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kerbaknya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Jadi sebenarnya Bershiba ni bukan sebenarnya Yahudi ni lupa bahawa di dalam kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama, misalnya kitab Sam.
Di dalam kisah kitab Sam ni, dia Zabur Nabi Daud, dia banyak doa-doa. Dia banyak doa-doa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di gereja-gereja Roman Katolik ataupun gereja-gereja Protestan, tuan-tuan akan dengar lagu-lagu, doa-doa yang dinyanyikan itu kebanyakannya dipetik daripada kitab Sam, kitab Zabur Nabi Daud. Sebab dia syair, puisi yang indah, bahasa yang cukup indah. Peristiwa terbentuknya Telaga Zam-Zam ini bukan di Mekah, sebaliknya bukan di Beersheba, Palestin, tetapi di Mekah. Kerana telah tertulis di dalam beberapa ayat, tertulis dalam kitab Yahudi itu sendiri mengesahkan dia berlaku di Mekah. Chapter 84 ayat 5, berbahagialah manusia yang kekuatan di dalamnya, engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah ni haji dan umrah lah. Sebab keturunan Nabi Ibrahim ni termasuk orang Yahudi daripada keturunan Nabi Yaqub ni, mereka membuat ibadah haji. Dan mereka sentiasa pergi ke Jazirah Arab. Mereka pergi ke pegunungan Parang, ya, mereka pergi ke Mekah. Ayat yang kenang, apabila melintasi lembah Bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyerubunginya dengan penuh berkat. Jadi jelas sekali bahawa kisah di atas ini merupakan satu bukti setelah terjadinya perombakan di dalam Taurat yang bertujuan untuk memadamkan kepentingan Nabi Ismail alaihissalam, supaya Nabi Ismail ini dilupakan. Dan ayat-ayat Allah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dipadamkan supaya orang tidak tahu akan kedatangan Nabi ini dan juga kedatangan agama Islam. Jadi tuan-tuan, saya tak sempat untuk ulas di dalam gospel. Gospel pun banyak juga perubahan-perubahan. Kita teringat kepada satu ayat di dalam Al-Quran ini, ayat yang sangat menakutkan. Ini ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Yahudi Ahlul Kitab ini yang suka mengubah ayat-ayat Allah ini, dan mereka menulis semula ayat-ayat Allah ini dengan tangan-tangan mereka sendiri demi untuk keuntungan. Dan ayat ini juga boleh menjadi peringatan kepada kita umat Islam supaya tidak melakukan benda yang sama. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab biaydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Yang bermaksud, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah, dengan maksud untuk memperolehi keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Jadi itulah tuan-tuan kerja ya, orang-orang Yahudi ni. Maka benarlah seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-A'raf ayat 166 hingga ayat 167, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis sahih. Kalau ada kepanjangan umur, insya-Allah bulan hadapan saya akan kuliahkan tentang Holocaust. Kenapa Yahudi ini dibenci dan mereka sentiasa mengalami penderitaan, penyiksaan, lalu kena seksa. Kerana di dalam surah Al-A'raf ayat 166-67 itu Allah Ta'ala berfirman, Allah akan datangkan orang-orang, Allah kata, Allah akan datangkan orang-orang yang akan
yang akan memberi azab yang pedih kepada mereka ni, Ahlul Kitab ni, Yahudi ni, sehingga hari kiamat. Mana belum kiamat lagi atas dunia. Berapa kali dah Yahudi ni kena Holocaust. Kita dengar Hitler bunuh Yahudi, 6 juta Yahudi dibunuh dalam Holocaust pada Perang Dunia Kedua. Tapi kita ni memahami Holocaust itu daripada naratif Barat. Kita tak buka sejarah Jerman tu sendiri pun kita tak tahu. Bukan saya nak bela Hitler buat Holocaust tu, tapi tuan-tuan tahu kenapa Hitler melakukan Holocaust kepada Yahudi? Ada sebab dia. Orang-orang Yahudi ni pertama kali Allah datangkan satu bangsa dari Babylon. Rajanya nama Nebuchadnezzar. Dia datang ke Palestin, dia musnahkan rumah ibadah. Haikal pertama dimusnahkan. Orang yang Yahudi dibawa pergi ke Babylon jadi hamba. Kemudian datang pula bangsa Greek. Lepas bangsa Greek datang pula bangsa Rom. Masa Rom datang, Rom musnahkan rumah ibadah Yahudi kali kedua. Dan sekarang ni mereka percaya bahawa Mesias itu sudah datang. Kita bagi laluan azan Teruskan. Saya nak habiskan sikit. Jadi tuan-tuan, Hitler ni dia sudah tahu rancangan Zionis untuk menubuhkan negara Yahudi ini, negara haram Yahudi ini sejak tahun 1909 lagi. Sebab tu Hitler ni sebenarnya tuan-tuan, dia bukan Trinity, dia Unitary. Hitler tu Nasrani Unitary. Sama dengan mazhab yang dianuti oleh Waraqah bin Naufal. Sebab dulu tuan-tuan, di Eropah ni, satu-satunya negara Eropah yang menerima Unitary dan menolak Trinity adalah bangsa Jerman. Bangsa Jerman dia banyak puak dulu. Gothic, orang Goth, Wendel, Osego. Dan Hitler ni, dia datang daripada Wendel. Wendel ni antara dua puak Jerman yang kekal dengan Unitary sehingga abad ke-20. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka sejarah Jerman ni, Jerman sentiasa mempunyai hubungan baik dengan Uthmaniyah. Dalam Perang Dunia Pertama dengan Uthmaniyah, Perang Dunia Kedua dengan Uthmaniyah. Dan cerita yang lebih dalam lagi, Uthmaniyah dengan Jerman ini pernah bekerjasama menggagalkan rancangan Zionis. Pernah ditangkap satu gerakan dengan kerjasama ni antara dua kuasa ni. Jadi Holocaust terakhir akan berlaku sebelum kiamat. Dalam hadis Nabi itu, Nabi menyebut pada masa itu umat Islam akan bunuh Yahudi ni. Bila dia berlari, berselindung di balik pokok-pokok, kata, wahai umat Islam, di sini ada Yahudi, bunuh dia. Dia bersembunyi di balik batu. Batu tu cakap, mari bunuh ni Yahudi ada belakang aku ni. Melainkan satu pohon. Ini hadis sahih. Iaitu pohon Gorkok. Tuan-tuan pernah pergi Israel tak? Saya belum pernah pergi. Tapi tak payah, boleh tengok dalam YouTube banyak. Orang Yahudi hari ni menanam pohon Gorkok berkata-kata di Israel. Sebab apa? Dia percaya kepada hadis Nabi. Ya? Di Palestin juga.
Sebab dia percaya, ya, tuan-tuan. Cukuplah ya sekadar tu tazkirah malam ni. Tuan-tuan nak tanya, saya buka satu soalan. Ya. Kenapa dipanggil negara Israel? Sebenarnya Yahudi tak layak pun menggunakan Israel itu. Israel itu kita sebenarnya. Patut surau ni tukar nama. Surau Israel sepatutnya. Sebab apa? Israel ni adalah anugerah Allah. Israel ni dia dari dua perkataan. Israel. Il tu Allah. Dalam bahasa Hebrew dengan bahasa Arab ia serupa. Bahasa Arab dia daripada keluarga sama, ya. Dalam bahasa Arab Allah, dalam bahasa bahasa Hebrew Eloh, bahasa Arab Eloah. Nah, jadi Israel tu dia dalam tata bahasa ni, il tu Allah, Isra tu dia ada dua makna. Yang pertama berjalan malang, yang kedua tentera. Sebab Nabi Yakub ni, semasa ibunya melahirkan Nabi Yakub ni, dia lahir kembar. Ada abang dia, dan abang keluar. Bila abang dia keluar, Nabi Yakub pegang kaki abang dia, maka dipanggil Yakub. Tetapi semasa dibesarkan, ibu Nabi Yakub ni lebih mengasihi Nabi Yakub. Bila Nabi Ishak datang, Nabi Ishak datang, Nabi Ishak ni dia buta. Dia nak mendoakan untuk anak dia ni, ibunya bagi Nabi Yakub. Abangnya marah. Lalu dia mengancam untuk bunuh abang dia. Lalu Nabi Ishak nasihatkan Nabi Yakub pergi ke Iraq, tempat asal moyang datuk dia, Nabi Ibrahim. Di situ dia bertemu dengan, akhirnya menjadi isterinya. Akhirnya dua isterinya tu ada dua hamba, maka dua hamba itu jadi isteri, jadi 4 isteri Nabi Yakub. Masa perjalanan Nabi Yakub daripada Paddan Aram nak balik ke Palestin itu, bertemu dengan malaikat. Di situlah malaikat memberi gelaran Israel itu kepada orang Yahudi, kepada Nabi Yakub, dan keturunannya itu dipanggil Bani Israel. Tapi janji Allah ni sebenarnya dah tak termasuk Bani Israel. Sebab Bani Israel ini dia melakukan banyak kejahatan. Maka Allah tidak, ya, Allah sebut dalam ayat Quran, ada satu ayat Allah sebut doa Nabi Ibrahim ini supaya diberi keberkatan kepada keturunan dia. Allah kata tidak termasuk orang yang zalim. Orang yang zalim ni siapa? Bani Israel lah yang zalim tu. Jadi hari ni memang mereka panggil dipanggil Israel. Jadi negara itu negara Israel lah. Jadi kita pula yang tak faham ni, kita duduk laknat, duduk sebut nama Israel, harang, anak apa semua kan. Sebenarnya Yahudi tu. Jadi jangan disebut Israel tu harang, laknat apa semua. Sebab Israel itu perkataan yang mulia. Begitu. Boleh tuan begitu. Ada soalan ni? Ya, Tuan Haji. Ya. Ya,
pandangan saya ni bukan semua orang barat ni dia mengkaji benda tu. Jadi bila dia sekadar ikut saja, macam kita juga orang Islam kita ni, Islam ni kita terima pada mak ayah. Bila terima pada mak ayah, jadi kita tahu benda dosa pun kita buat juga, maksud begitulah. Jadi tapi bagaimana kita tengok di barat ini hari ni Islam begitu berkembang dengan pesat. Tuan-tuan ya, kalau di penjara-penjara di US ni, di Amerika ni, banyak orang kulit hitam tu, black man ni biasanya masuk penjara Islam lah lepas tu, kebanyakan lah. Sebab dalam penjara tu ada orang kena penjara seumur hidup. Orang lama-lama 20 tahun, 30 tahun dalam penjara tu kan, dia dah Muslim. Jadi mari orang rekrut baru ni direkrut menjadi Islam semua. Dan agama yang begitu pantas berkembang di barat sekarang ni adalah Islam. Salah satunya kerana bagusnya orang barat ni, mereka terbuka. Dan apabila dia mula membuka, dia mula membandingkan, maka dia dapat manfaat. Macam juga Quran kita kan. Quran kita kalau kita letak dalam amari je, kita tak tadabbur je, iman kita tak kuat. Cuba tadabbur tengok. Surah Ar-Rum ayat 1 hingga 5. Cuba tadabbur. Memang cukup saintifik, cukup hebat. InsyaAllah dia panjang umur saya ulas. Surah Ar-Rum ayat 1 hingga 5. Hebatnya tuan-tuan, selepas 1450 tahun, hari ni baru sains menemui apa yang Allah telah sebut dalam surah Ar-Rum. Dalam surah Ar-Rum ada dua benda yang di situ. Cukup baik. Quran ni kalau kita tadabbur, kita kuat iman kita semakin tambah yakin. Tapi kebanyakan umat Islam bukan baca pun. Kalau sekadar pun baca tapi tak faham. Dia sebelah sana pun gitu juga. Dia baca, dia ikut gitu je. Dia tak ambil makna. Tapi seperti yang saya sebut tadi, memang ketara sekarang ni di negara barat memang berkembang. Sebab bila mereka kaji dan mula membandingkan, mereka banyak menemui kebenaran dalam Al-Quran. Banyak kebenaran dalam Al-Quran. InsyaAllah ya. 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 Itu tidak mustahil. Ada percampuran, kan saya sebut tadi ada percampuran. Dia memang dalam kitab, kalau kita baca kitab-kitab sirah pun ada. Memang di Yasrib tu orang Yahudi memang campur darah. Dia sengaja bercampur, dia sengaja berkahwin dengan bangsa Arab ni dengan sebab apa? Sebab dia kata sekiranya Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi terakhir bernama Ahmad ini dikandung oleh seorang ibu daripada bangsa Arab, dia kena pastikan ayah daripada Yahudi. Dengan harapan bila dia masuk kahwin campur ni. Itu tujuan dia. Dan kalaulah benih tu daripada lelaki ahlul kitab, dia benih orang Arab, pastikan mak dia yang mengandung itu mesti Yahudi. Sekurang-kurangnya ada darah Yahudi di situ. Jadi di dalam komuniti Arab hari ni orang Arab ni memang ada bercampur darah dengan Yahudi, ada. Kenapa kata tidak? Di Yaman banyak bercampur Yahudi, komuniti Yahudi. Jadi Al-Sa'ud tu saya tak tahu lah, no comment lah. Kena forum-forum tertutup lah. Kalau nak bahas kan, bila makma kuliah di universiti boleh bahas. Di tempat cara live macam ni tak boleh. Dia makma ni tertutup. Kita boleh kaji tengok. Tetapi percampuran tu tak mustahil. Ada. Cuma kita dengar kadang mengarut juga dalam internet kita jumpa. Kata Melayu pun Yahudi juga. Tuan-tuan hati-hati sikit dengan internet ni, sumber-sumber ni. Saya mengajar satu tempat gitu. Ada orang tanya, dia kata orang Melayu juga adalah satu daripada keturunan Yahudi.
Yahudi pula, Yahudi hebat tu. Yahudi Menesih dia kata. Saya kata, mana awak dapat fakta ni? Dia kata di Negeri Sembilan ada satu tempat nama Juasih. Oh, dekat-dekat dengan Menesih. Tak boleh gitu. Dalam kajian akademik saya tak pernah jumpa pun tentang fakta Melayu ni berasal daripada ada hubungan dengan Yahudi. Ada orang menyatakan bahawa isteri ketiga Nabi Ibrahim itu, isteri Keturah nama dia, isteri ketiga. Sebenarnya kalau kita tengok dalam literatur Yahudi, Keturah tu juga nama bagi Sarah, orang yang sama, individu yang sama. Itu. Dalam internet ni tuan-tuan, bahaya kalau kita follow internet tanpa tapis, sebab banyak orang pakai bubuh je. Jadi kita kena rujuk pada sumber-sumber yang asal. Begitu. Cukuplah sekadar tu. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.